Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, so hari ini kita sambung bahagian 3 untuk bab 4 bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Okey. So, ini bahagian yang terakhir iaitu pembangunan produk baharu. Okey. So, pembangunan produk merujuk kepada suatu aktiviti dan strategi pertumbuhan kepada perniagaan yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk baharu kepada pasaran sedia ada. Okey, so strategi ini memerlukan kreativiti dan inovasi untuk menghasilkan produk yang baru dan mengubah suai produk sedia ada. So kita selalu kata kreativiti, kita buat produk baru, inovatif, kita menambah baik produk yang sedia ada. Okey. So, kelas ini adalah langkah-langkah untuk pembangunan produk baharu. Okey, yang pertama penjanaan idea. Kemudian penyaringan idea, pembangunan dan pengujian konsep, pembangunan strategi pemasaran, analisis perniagaan, pembangunan produk, ujian pemasaran dan komersialisasi. Okey, so kita tengok satu persatu ya. Bagi penjanaan idea, proses ni memenuhi keperluan pasaran yang dibuat secara sistematik ya, untuk mendapatkan idea produk baru berdasarkan sumber dalaman dan sumber luaran. Okey, so sumber dalaman yang terlibat dalam penjanaan idea ini adalah kaki tangan sendiri. Okey, kaki tangan sendiri, okey, pihak pengurusan, okey. Itu sumber dalaman yang digunakan untuk menjana idea. Okey, sumber luaran pula, kita boleh dapat idea-idea baru daripada pelanggan. Macam kita keluarkan produk, kita boleh tanya kepada pelanggan, so apa penambahbaikan yang boleh kita buat atau apa produk baru yang mereka nak sangat kita buat. Okey, sebab itulah feedback tu sangat penting dalam perniagaan. Okey, selain daripada tu kita boleh dapat sumber menjana idea daripada pesaing. Kan kita tengok pesaing kita, dia buat macam gini lah. Oh, okey. Apa kata kita kalau dia orang buat macam tu, lebih baik kita buat macam gini. Macam itulah. So kita bagi apa yang pesaing bagi tu kita ambil sebagai satu maklumat yang boleh kita gunakan bagi menjana idea baru. Okey. Kemudian pengedar, pembekal. Okey. Itu adalah sumber luaran yang bertindak dalam menjana idea. Kemudian penyaringan idea. Okey, bila kita dah ada pelbagai idea, so kita saringlah idea tu, kita kaji idea-idea tu dan pilih yang terbaik, dan mana yang tak berapa okey tu kita gugurkan terus, supaya tak adalah orang kata lambakan idea tapi tak tahu mana satu yang lebih baik. Mungkin kita ada 10 idea, kita pilih 3 yang terbaik. Macam tu. Alright. Kemudian bila kita dah pilih yang terbaik, kita pun bangunkan dan uji konsep. So pembangunan produk ni maksudnya kita bangunkan idea, okey? Idea tu idea yang berpotensi untuk kita tawarkan, kita bangunkan. Kemudian bila kita dah bangunkan, kita ujilah, okey, uji konsep produk tu kepada kumpulan sasaran tertentu. Okey, pengguna sasaran. Kita nak tahu sama ada konsep atau idea baru tu berjaya tak tarik perhatian diorang untuk beli, atau diorang tak berminat. So daripada situlah kita tengok sama ada idea tu boleh dikomersialkan ataupun tidak. Okay, so setelah kita buat pengujian, kita pun membangunkan strategi pemasaran. Maksudnya kita terangkan kepada sasaran pasaran, okay, posisi produk yang dirancang, apa dia jualan, share pasaran, okay. Dan dalam langkah ini, langkah pembangunan strategi pemasaran ni, dekat sinilah akan melibatkan strategi campuran pemasaran 4P, iaitu harga, produk, pengagihan dan promosi. Dekat langkah yang keempat ini. Baik, seterusnya analisis perniagaan. So analisis perniagaan ni dia melibatkan kajian semula jualan. Kalau kita dah ada strateginya, kita kena kaji semula bagaimana dengan jualan, kos, keuntungan, okey.
Kita kena tahu semua benda tu dan kita kena tahu semua benda tu supaya kita boleh nilai sama ada idea baru ni dapat memenuhi objektif syarikat ataupun tidak. Okey, kalau semuanya okey, so kita bangunkanlah produk tersebut. Okey, yang ni kita akan buat dia punya produk prototype. Okey, prototype produk tu. Kemudian ujian pemasaran. So dalam ujian pemasaran ni dia melibatkan proses ujian ke atas produk prototype. Okey, untuk apa? Untuk kita kenal pasti penerimaan pengguna terhadap prototype tersebut, produk tersebut. So kalau penerimaannya very good, sangat bagus, customer pun duk tanya macam mana nak order, macam mana nak tempah, maksudnya itu dia orang berminat, betul tak? So kalau kita nampak sambutannya sangat menggalakkan, kita bolehlah komersialkan produk tersebut. Okey, so ini adalah 8 langkah dalam pembangunan produk baharu. Ni. Okey, nanti cikgu dah ada share nota ini dalam grup Telegram cikgu. So siapa-siapa yang belum lagi subscribe cikgu punya Telegram, boleh subscribe. So cikgu akan share notes dan sebagainya dalam Telegram tersebut, ya. Alright, so pasaran baharu. Apa itu pasaran baharu? Okey, pasaran baharu ni merupakan salah satu usaha yang berkaitan dengan pemasaran strategik, okey, untuk mencari pasaran baru. Okey. Pasaran baru ni kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu domestik dan antarabangsa. Okey, kita tengok apakah kepentingan pasaran baru ni? Okey, yang pertama, menguasai pasaran yang lebih besar. Okey, kalau kita jual satu-satu barang dan kita jual di tempat yang sama sahaja, so orang kata lama-lama dia akan jadi tepu. Okey, dia akan jadi tepu. Contohnya awak jual roti. Awak jual di Batu Caves. Okey, awak jual hari-hari. Orang dekat Batu Caves tu takkan hari-hari nak beli roti, betul? Okey, jadi nak luaskan lagi pasaran kita, nak tingkatkan lagi jualan kita, kita kena luaskan. Kita kena cari pasaran baru. Kalau sebelum ni kita berniaga dekat Batu Caves saja, kita buatlah dekat Setapak pula ataupun kita buat dekat Ampang pula. Jadi kita akan jumpa customer-customer baru. Alright? Kemudian mengembangkan pasaran sedia ada. Macam yang cikgu cakap tadi lah. Kalau kita ada satu tempat saja, kita cari tempat baru, buka cawangan baru. So akan lebih berkembang lagi. Membantu mewujudkan peluang pasaran. Okey. Kalau kita rasa orang Batu Caves je makan roti, kita tak tahu dekat tempat lain mungkin hari-hari orang gila nak makan roti. Okey. So itu akan menambah lagi peluang pasaran produk kita. Dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan lah. Dan seterusnya mengelakkan daripada terlibat dalam pasaran tepu. Macam cikgu cakap tadilah. Kalau bila dah tepu tu, orang dah tak dapat nak terima dah produk kita, kita susahlah nak dapat sales. Lama-lama nanti jadi rugilah. Okey. Sama lah macam cikgu cakap, cikgu selalu cerita tentang sebab gadget ni sangat dekat dengan awak, betul? Okey. Contohnya macam Nokia. Yang mana Nokia dia tidak mengikut trend. Trend ni kita dah belajar bab 2 kan. Dia tak mengikut trend. Jadi bila dia tak mengikut trend tu, dia jadi tepu lah. Okey. Lama-lama daripada sebuah syarikat telekomunikasi yang sangat gah, tengok di mana Nokia sekarang. Okey, dia dah tepu. Baik. Okey. So itu adalah pasaran baharu. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan teknologi maklumat? Okey. Teknologi maklumat ni merupakan satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Okey, apakah tujuannya? Okey, yang pertama, mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Okey, awak bayangkan, kalau awak nak keluarkan kek dan semuanya awak bahulu. Cikgu suka buat bahulu ni sebab apa? Sebab dia punya proses tu agak meletihkan. Kita nak pukul telur tu sampai kembang tu. Kalau zaman dulu, kita guna pemukul telur. So, kalau siapa yang berniaga bahulu tu, boleh katakan dia punya tangan sebelah sadar. Sebab apa? Sebab dia memukul telur tu nak sampai kembang tu makan jam tau. Okey, makan jam. Bukan sikit-sikit. Okey, nak bagi gebu. Tapi dengan teknologi sekarang, kita dah ada pemutar elektronik.
Okey, pemutar elektronik tu rasa tak sampai 10 minit pun dah kembang. Kalau dulu kita ambil masa 1 jam. Bila dengan ada pemutar elektronik tu, kita dapat settlekan dalam masa 10 minit sahaja. Jadi dia dah mempercepatkan proses pengeluaran tu. Okey, pengedaran pun sama. Okey, kalau dulu kita tak ada teknologi, kita tak ada penghantaran, bukan macam ni. Okey, kalau dulu eBay, awak pernah membeli di eBay. Okey. Alibaba, eBay. Okey, sekarang dulu dia guna postage. Okey, macam kita pos laju lah, JNT macam tu lah. Kat luar negara lain lah dia punya ni. Okey, ambil masa mungkin 2 hari, 3 hari. Tapi sekarang dia orang guna apa? Kalau dalam kawasan setempat tu guna drone sahaja. Terus sampai ke rumah. Tak sampai 5 minit, order dah sampai kat depan rumah. Guna drone. So dia mempercepatkan. Okey, kemudian mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas. Okey. Mewujudkan jaringan yang lebih luas. Okey, apa maksud dia ni? Maksudnya kalau dulu kita hanya berhubung jaringan kita dengan orang yang kita kenal sahaja. Mestilah orang di sekitar kita saja yang kita jumpa face to face. Sekarang kita nak berniaga, kadang-kadang tak jumpa face to face pun kita dah boleh berniaga. Kita dah boleh berurusan. Okey? Dengan siapa-siapa, orang di mana, di Amerika Syarikat, di India, di Angola, semua pun kita boleh berhubung dengan teknologi, okey, dengan internet dan sebagainya. Meluaskan pasaran perniagaan sama juga. Walaupun kita di Batu Caves, tapi bila kita ada teknologi, kita boleh meluaskan pasaran kita, perniagaan kita ke seluruh Malaysia dan paling hebat lagi ke seluruh dunia. Dengan apa? Dengan teknologi inilah. Operasi perniagaan lebih efektif dan efisien. Ini cikgu dah terangkan tadi di bahagian fungsian ICT dalam bahagian 1. Jadi cikgu tak nak ulang balik. Nanti kalau you all guys nak rewind balik, pergi kepada video cikgu yang mula-mula yang bahagian 1 tu ya. Okay, memudahkan aktiviti keuangan dan perakaunan melalui perisian-perisian yang lebih canggih, yang lebih mudah, yang lebih efisien. Perisian keuangan. Memudahkan sistem operasi. Okey, memperoleh maklumat dengan lebih cepat. Tak tahu, Google je. Confirm jumpa kita tanya pakcik Google. Okey, meluaskan skop perniagaan ni lebih kuranglah dengan pasaran perniagaan. Okey, aplikasi dalam ICT kita ada e-pemasaran. Okey, e-pemasaran ni satu kaedah yang kita guna untuk pasarkan produk keluaran kita dalam talian online. So kaedah ni dia bagi kelebihan kepada pelanggan. Sebab apa? Sebab diorang boleh dapat maklumat tentang barangan tu dengan mudah. Dapat maklumat mudah, nak tempah pun senang. So itu e-pemasaran. Okey, kemudian e-dagang. E-pemasaran ni macam ni lah, Shopee, Lazada, apa semua. Okey, e-dagang pula adalah sistem urusan perniagaan ni yang berkaitan dengan tempahan, pembelian dan pembayaran yang dilakukan secara dalam talian. So kaedah ni dia meningkatkan hasil jualan. Sebab apa? Sebab dimudahkan pekerja syarikat nak fulfill apa kehendak pelanggan dengan segera. Right, itu e-dagang. Okay, seterusnya e-government. E-government ni adalah urusan perniagaan yang melibatkan pihak kerajaan. Okay, contohnya kementerian dan jabatan kerajaan yang kita boleh guna online sahaja. Okay, so urusan pihak perniagaan dengan kerajaan ni akan jadi lebih cepat, jimat kos dan lebih telus. Okay, e-banking, online banking lah kan. Urusan perbankan dapat dijalankan dengan lebih cepat. Kita nak buat apa? Nak bayar bil, kita nak semak baki akaun, nak tengok keluar masuk duit, pelaburan. Dengan e-banking ni lebih mudah. Laman sosial. Okay, so laman sosial ni dia membolehkan pihak pengurusan atau syarikat membuat perkongsian. Okay, dia sharing apa bisnes dia kepada pelanggan melalui laman sosial. Macam yang cikgu cakap dalam yang bahagian 1 dulu tu kan, guna macam-macam medium kan, Facebook lah, Telegram, Twitter, okay. Sekarang TikTok. So laman sosial ni dapat digunakan untuk iklankan barang. Okey, iklankan barang kita, perkhidmatan kita dan dapat meluaskan rangkaian bisnes partner. Rakan perniagaan nak cari pelanggan baru dan sebagainya. Okey. Kemudian penggunaan email. So penggunaan email ni membolehkan perniagaan menggunakan email untuk berurusan dengan perniagaan lain serta pelanggan. So dengan kemudahan ni apa yang pihak pengurusan boleh buat, dia boleh menyampaikan maklumat perniagaan tu dengan cepat dan menjimatkan
kos. Kos apa? Kos postage lah. Betul. Kalau kita dulu nak hantar, nak kena tanpa stamp lah apa semua tu kos. Kalau email, percuma saja. Yang awak bayar pun internet bulanan. Alright. Baik, bagaimana pula dengan hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian lain? Okey, so kita tengok. So, tujuan interaksi ni adalah untuk mewujudkan komunikasi antara perniagaan dengan organisasi luar. So, kepentingannya yang pertama, wujudkan jaringan perniagaan ke tahap yang lebih baik, mengukuhkan hubungan baik setiap ada ke tahap yang lebih baik, meningkatkan jaringan kerjasama antara perniagaan dengan perniagaan lain serta menambahkan potensi, sorry ni typo potensi sumber perniagaan. Okey, bagaimana dengan hubungan tu? Okey. Hubungan tu adalah interaksi dengan pembekal. Interaksi dengan pembekal ni penting. Sebab apa? Kita sentiasa berinteraksi dengan pembekal ni bila? Okey, bila kita nak buat tempahan, bila kita nak buat pembelian dengan pihak pembekal. So, kalau kita ni baik dengan pembekal, hubungan kita baik, so kita dapat memudahkan proses urus niaga tu lah. Kadang-kadang kita boleh dapat harga yang lebih murah lagi bila kita baik dengan pembekal. Betul? Okey, seterusnya interaksi dengan pelanggan. Ni masa urus niaga dengan pelanggan lah. So, pelanggan tu, dia akan hubungi peniaga untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. Okey. So, kalau kita ni ada interaksi yang baik dengan pelanggan, kita boleh mempengaruhi pelanggan ni untuk buat pembelian. Kalau kita sendiri pun layan tak layan dekat customer, dia pun tak nak layan. Macam cikgu sendiri Okey, personal, peribadi cikgu. Walaupun kalau cikgu pergi mana-mana, cikgu memang nak beli barang tu. Okey, cikgu memang nak beli barang tu. Tapi bila orang yang jual tu, nak acuh tak acuh je layan cikgu kan. Daripada cikgu nak barang tu, jadi cikgu tak apalah, cikgu tak nak. Okey, tapi kalau cikgu tak berapa nak pun barang tu, tapi macam mana dia entertain kita, layan kita, boleh menyebabkan cikgu beli. Sebab itulah interaksi dengan pelanggan ni penting. Sebab dia dapat mempengaruhi pelanggan untuk buat pembelian. Okey, seterusnya interaksi dengan bank. Yang ni berlaku apabila kita nak buat bantuan pembiayaan keuangan daripada pihak bank. So, pihak bank ni dia akan tengoklah keupayaan kita untuk bayar balik pinjaman tersebut. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan agensi kerajaan. Yang ni berlaku apabila kita nak dapat apa-apa kelulusan. Contohnya macam tender dan sebagainya. Alright. So, ini adalah aliran maklumat. Aliran maklumat aliran maklumat ni ini adalah merupakan proses komunikasi. Okey, ada 6 langkah. Okey, yang pertama adalah penghantar. Okey, penghantar ni adalah siapa saja yang nak sampaikan maklumat tu. Okey, dan dia merupakan punca sesuatu mesej tu berlaku. Okey, so penghantar ni dia akan encode. Okey, encode ni dia tukar mesej tu kepada apa sahaja yang akan difahami oleh penerima. Okey. Bahasa kita nak guna, okey, simbol, tulisan ke apa, gambar ke apa, okey. Alright. So, melalui apa? Saluran. Kita nak guna apa? Guna telefon, guna email, ataupun kita nak jerit je. Okay. So, dekat saluran ni dia akan ada gangguan. Okay, gangguan internet ke, gangguan orang bising ke apa ke. Dia akan ada gangguan dekat sini. Okay, decode ni dia akan tafsir apa maklumat yang disampaikan untuk untuk diambil tindakan kepada penerima. So, penerima ni dia akan beri maklum balas. Maklum balas tu untuk pastikan yang dia bersetuju ataupun tidak bersetuju, tak kisahlah apalah yang dia nak reply tu, dan memastikan juga dia faham apa yang disampaikan oleh penghantar ni. Kadang penghantar ni cakap tentang ikan masin, tapi penerima ni faham pasal tom yum. Dia jadi berbeza kan. Jadi dia kena beri maklum balas supaya penghantar ni tahu yang okey, penerima ni faham apa yang disampaikan. Ataupun maklum balas, okey, dia bersetuju ataupun tidak bersetuju, dia meluluskan atau tidak meluluskan. Apa sajalah. Alright. Okey, so ini adalah proses komunikasi. Alright. So ini adalah dia punya carta alih. So yang pertama adalah wujudkan katalog yang diedarkan. Okey, katalog ni dia bahagian fungsian pemasaran dan bahagian fungsian jualan yang menguruskan ya. Okey, so bahagian pemasaran ni dia akan sediakan katalog yang ada semua detail tentang barang dan perkhidmatan serta harga dia sekali. Okey, kemudian katalog ni akan diedarkan kepada target customer lah. Okey, yang ada kemampuan untuk membeli.
Alright, kemudian penerimaan pesanan daripada pengguna. Ini bahagian fungsian jualan punya tindakan ya. So pengguna yang berminat dia akan buat pesanan mengikut item yang dipersetujui. So pesanan tu akan diterima oleh unit jualan ni dan akan unit jualan ni di bahagian fungsian pemasaran. Okay, seterusnya jadual pengeluaran yang dipersetujui. So unit jualan di bahagian fungsian pemasaran ni dia akan bagi maklumat pesanan tu, order tu, okey, kepada bahagian pengeluaran untuk keluarkan barang atau perkhidmatan yang diperlukan. So bahagian fungsian pengeluaran tu dia akan senaraikan apa sumber, apa bahan mentah yang diperlukan untuk hasilkan barang yang ditempah tadi. Okey. Baik, seterusnya pesanan bahan mentah. So pesanan bahan mentah ni bahagian fungsian pengeluaran tu dia akan bagi tahu kepada fungsian pembelian. Dia nak berapa banyak untuk keluarkan produk. Okey, kemudian penerimaan invoice bekalan dan pembayaran yang ni tindakan daripada bahagian fungsian keuangan. Okey, bahagian pembekal akan hantar invoice untuk membekalkan bahan mentah yang diminta. Kemudian bahagian keuangan ni akan buat pembayaran kepada pembekal. Okey, kemudian berlakulah pengaliran wang daripada syarikat kita kepada pembekal. So bila kita dah bayar barang, kita pun akan terimalah barang tu, bahan mentah tu. Okey, kemudian bila dah dapat bahan mentah tu, bahagian fungsi pengeluaran dengan pengagihan ni dia akan keluarkan, hasilkanlah produk yang dipesan tu. Kemudian bahagian fungsian pengagihan ni akan edarkan barang yang dah siap tu kepada pengguna yang memesan. Okey, kemudian penghantaran invoice kepada pembeli dan penerimaan bayaran. So kita hantar invoice kepada pembeli tu, so pembeli akan buat bayaran dengan kita. Okey, so berlakulah pengaliran masuk wang ke dalam perniagaan. Jadi inilah orang kata carta alih kaitan antara fungsian-fungsian ni. Okey, aliran barang dan perkhidmatan. Okey, ini interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan berlainan. So nanti yang ni awak boleh baca lah. Okey, tengok bahagian fungsian jualan kalau perniagaan kecil dia macam mana, perniagaan besar dia macam mana. Okey, yang ni ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks cikgu ambil ni. Sebab dia dah cantik dah, jadi cikgu ambil je dalam buku teks. You guys boleh bacalah dalam buku teks tersebut. Okey.